Timur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Syukur alhamdulillah. Bersua kembali kita untuk minggu ini di Manis FM dalam program Talaki Safinatun Najah mengguna pakar kitab Safinatun Najah. Hari ini hari Jumaat sebagai hari ilmu di Manis FM. Setiap jam 6 petang kita akan bersama-sama menimba ilmu pengetahuan dalam soal agama. Kita juga sekarang ini bersiaran langsung di Facebook Mani FM. Dan anda semua boleh kongsikan live tersebut bersama yang lain. Semoga segala ilmu yang saya kongsikan dapat kita sama-sama amalkan. Jadi alhamdulillah petang ini kita dapat menyambung kembali pembicaraan di dalam kitab Safinatun Najah fi Ilmil Fiqhi, yang mana minggu lepas sudah masuk kepada pembicaraan bab fiqh dalam kitab Safinatun Najah, yang mana kitab Safinatun Najah adalah kitab fiqh. Dimulai pembicaraan kitab fiqh dengan rukun Islam, dengan rukun iman, kemudian pergi kepada makna kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian barulah masuk kepada pembicaraan hukum hakam fiqh. Jadi kitab Safinatun Najah ni ada edisi Jawi dan ada edisi Rumi. Yang saya pakainya edisi Jawi. Yang saya beritahu muka surat berapa tu edisi Jawi lah. Kalau sidang pendengar ada mengguna pakar edisi Rumi, tu kena tanda sendirilah. Sebagaimana saya sebut minggu lepas, seeloknya sidang pendengar ada buku catatan. Sebab kitab Safinatun Najah ni kitab yang ringkas. Jadi perlu kepada huraian-huraian yang lebih detail, bersumber berdasarkan pada kitab-kitab fiqh yang lain. Jadi saya membaca kitab Safinatun Najah ni mungkin untuk satu-satu selok tu mungkin sedikit sajalah, sebab dia memang sebagai sebut tadi dia ringkas. Jadi apabila pembicaraan tu diambil daripada kitab yang lain, maka sidang pendengar perlu mencatat sendirilah, kena ada buku untuk buat catatan. Jadi minggu lepas saya sudah membaca di tempat yang sama, tapi untuk minggu ni saya akan mengulangi balik apa yang saya baca minggu lepas. Sebab saya baca minggu lepas tu huraiannya di pertengahan. Huraian di pertengahan, jadi saya kena baca daripada awal kembalilah. Jadi kitab Safinatun Najah edisi Jawi yang saya pakai ni muka surat 3 baris yang kedua daripada atas. Yang mana hak kitab Safinatun Najah sebelah atas, terjemahan Jawinya sebelah bawah. Kalau hak edisi Jawi yang saya pakai. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Alamatul bulughi thalathun. Tamamu 15 sanatan fi zakari wal unsa. Wal ihtilamu fi zakari wal unsa litis'in sinina. Wal haidu fil unsa litis'in sinin. Terjemahan dia, bermula tanda baligh itu 3 perkara.
apabila berlaku salah satu dari perkara ini, maka seseorang sudah baligh sampai umur. Jadi salah satu daripada 3 tanda ini atas orang perempuan. Kemudian tanda baligh atas orang lelaki hanya salah satu daripada 2 perkara. Jadi tanda baligh salah satu dari 3 perkara ini atas orang perempuan. Kemudian tanda baligh atas orang lelaki salah satu daripada 2 tanda. Yang mana kitab Safinatun Najah sebelum membicarakan berkaitan dengan hukum hakam fiqh, dibicara terlebih dahulu berkaitan dengan mukallaf lah kalau kita bicara di sini. Sebab baligh adalah salah satu daripada syarat mukallaf. Orang yang ditaklifkan syarak. Orang yang diberati syarak pada mengerjakan sama ada wajib ataupun sunat. Yang diberati pada syarak pada meninggalkan sama ada haram ataupun makruh. Jadi orang yang ditaklifkan syarak ni dipanggil mukallaf. Isim maf'ul, mukallaf. Adapun yang mentaklifkan syarak, mukallif adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mukallaf ni orang yang diberati syarak. Dituntut oleh syarak pada mengerjakan dan pada meninggalkan. Yang dituntut, yang diberati. Adapun yang memberati dipanggil mukallif, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi salah satu daripada syarat mukallaf adalah baligh. Dia mukallaf ni orang yang baligh serta berakal. Baligh sampai umur, berlaku salah satu daripada tanda yang akan dinyatakan nanti. Kemudian sampai umur serta berakal. Kalau baligh sampai umur berlaku salah satu daripada beberapa tanda ini, tetapi akalnya tidak siuman, maka tidak mukallaf lah. Dia baligh serta berakal. Ini yang biasa disebut di dalam kitab. Kalau diperincikan lagi, orang mukallaf ni orang baligh serta berakal, sebagaimana saya sebut minggu lepasnya, yang sejahtera panca indera. Panca indera penglihatan, panca indera pendengaran. Yang mana kalau seseorang tu dilahirkan dalam keadaan buta, tidak ada panca indera penglihatan, beserta dengan pekak, tidak ada panca indera pendengaran, maka tidak mukallaf lah. Walaupun berlaku salah satu dia tanda baligh, walaupun akal dia molek, tetapi dilahirkan dalam keadaan tidak ada kedua-dua panca indera serentak. Maknanya panca indera penglihatan tidak ada dengan bahawa dia buta, serta tidak ada panca indera pendengaran, dia pekak. Buta serta pekak. Ada pun buta tapi telinga comel, tu mukallaf. Buta tapi telinga dia molek. Ataupun mata molek, nampak telinga dia pekak, tu mukallaf. Dia pekak serta dengan bisu. Tu lain tu. Orang pekak dia bisu lah sebab dia nak berkata-kata macam mana. Sebab tidak ada perkataan yang didapat dengar. Yang mana boleh berkata-kata ni apabila telinga mendengar perkataan, maka boleh dituruti perkataan. Apa telinga pekak, maka bisulah dianya. Pekak serta bisu tetap mukallaf kalau mata dia dapat melihat comel. Matanya buta, telinga dia comel, mukallaf. Sebab dia sumber pengetahuan yang paling besar 2 lah. Penglihatan dan pendengaran. Yang tidak mukallaf yang sebut tadinya, dia dilahirkan dalam keadaan buta serta pekak.
Maka tidak ada hukum kepada seseorang tadi ni. Maka bila dia meninggal, tempatnya adalah syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kalau dia lahirnya molek, cuma kemudian kena penyakit. Kadang-kadang orang tua kerana penyakit kencing manis ke contohnya, menyebabkan matanya tak dapat lagi nak melihat. Kemudian di masa yang selama, telinganya pun tak dengar apa dah. Tak dengar apa dah telinga dia. Bubuh alat di telinga tu lah. Apa dia alat? Saya pun tak tahulah alat tu. Biasa tengok ada di telinga tu. Masuk alat tu pun tak boleh nak dengar juga. Tu mukallaf. Sebab dia asalnya boleh melihat dan boleh mendengar. Cuma diuji dengan mata tak nampak, telinga tak dengar tu kemudian. Tu mukallaf. Cuma macam manalah kalau kita kata orang tua ni, kemungkinan anak-anak yang jaga. Dalam keadaan orang tuanya, mata tak nampak, telinga tak dengar. Lepas tu macam mana anak-anak nak nyatakan sudah masuk waktu sembahyang, kemudian sembahyang apa? Tu kena fikirlah waktu tu. Itu bicara lain. Jadi sekarang ni apabila mata tak nampak, kemudian banyak tidur pula, jadi malam ke siang ke sama sahaja gelap, tak nampak. Sedar-sedar tu ingat subuh semata. Sedar nak semai subuh. Sedar nak semai subuh. Walah tengah hari contohnya. Sekarang ni bila dia sedar, nak nyatakan sembahyang tu sembahyang apa? Subuh ke, zuhur ke? Nak buat macam mana? Cuba fikir, nak buat macam mana? Beritahu, telinga tak dengar. Nak isyarat, mata tak nampak. Ni nak sembahyang ni. Sembahyang subuh ke, sembahyang zuhur ke, sembahyang asar ke? Ni. Nak beritahu macam mana? Beritahu tak boleh sebab telinga tak dengar. Kemudian nak tunjuk jam, mata tak nampak. Isyarat, mata tak nampak. Macam mana cara dia? Atau wallahu a'lam lah. Tapi nak ceritanya masih lagi mukallaf. Tapi memang ada sedikit kesukaran lah untuk untuk memaklumkan semayang tu semayang apa ni. Sebab orang yang diuji seumpama ni, dia sedar dah bertidur nak semayang. Sebab pada kiraan dia subuh. Sedar dah tidur nak semayang. Pada kiraannya subuh. Tapi sekarang ni tengah hari. Dan mata tak nampak. Makna tengah hari ke malam ke sama. Nak nyatakan macam mana. Sebab ni mukallaf. Ada pun yang memang lahirnya buta dan pekak, tu tak ada hukum. Tu tak ada hukum tu. Sebagian saya sebut minggu lepasnya, saya pernah dimaklumkan oleh mokcik yang belajar dalam kelas saya. Dia kata ada dikenal seseorang yang dilahirkan seumpama tu. Dan walaupun mati itu mati muda, tetapi mati itu sudah 20-an. Mana 20-an ni sudah melampaui umur balik 15 tahun dan akalnya comel. Cuma mata tak nampak, telinga tak dengar. Memang tak ada buat apa-apa lah. Memang tak ada buat apa-apa. Tak ada semayang, tak ada apa lah. Nak semayang apa? Tak ada lah dianya. Tu contoh, tidak mukallaf. Tapi walaupun matinya tu mati muda, tapi kalau kira umur sudah melebihi 15 tahun, sudah melebihi umur balik. Makna kalau kira umur sudah balik, akal molek, tetapi tidak ada hukum kerana dilahirkan dalam keadaan buta dan pekak serentak. Buta, telinga dengar, mukallaf. Mata nampak comel molek, telinga pekak, mukallaf. Kena faham situ. Kemudian satu lagi, ini sebagai tambahan ni. Sebagai tambahan, sebagian saya sebut di permulaan tadi, hok baca kitab tu baca kitab lah. Kemudian insya-Allah saya akan tambah pembicaraan sebagai penambahan ilmu. Jadi sidang pendengar yang mengikuti Radio Money FM, yang mengikuti live FB, ambil kesempatan molek lah dengan
kemudahan. Dengan kemudahan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita menambah ilmu pengetahuan. Di mana ilmu ni hanya berada di hujung jari sahaja. Nak tak ada telinga ke, tambah tak ada telinga sahaja. Nak tak ada telinga ke, tambah tak ada telinga. Itu sahaja. Tak ada perlu ke mana-mana. Kalau kata duduk di rumah lah, tak ada perlu ke mana-mana. Kalau yang mengikuti Radio Money FM ni sedang memandu kenderaan, bawa kereta, sama je lah. Tangan pegang steering, sama saja. Mata tengok jalan raya. Cuma telinga tumpu kepada ilmu pengetahuan. Walaupun ilmu pengetahuan yang disampaikan tu, hak kita biasa-biasa dengar dah, tak ada masalah. Kalau kita tak biasa dengar, bertambah ilmu kita. Gitu je lah. Sebab dia tak sama orang yang dikurniakan ilmu oleh Allah dengan orang yang tidak dikurniakan ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah orang yang asyik belajar kerana apa? Daripada muda sampai ketua, kita kenal tak kenal ya Haji Sekelamin tu, duduk majlis ilmu sentiasa. Kenapa? Kerana mereka asyik dengan ilmu pengetahuan. Mereka gembira dengan ilmu pengetahuan. Dengan ilmu mereka gembira. Maka mereka pun belajarlah daripada muda sampai ketua. Cuma orang yang tidak tidak merasai sukanya mengetahui ni, dia jadi pelik. Belajar buat apa lagi? Rasa macam pandai dah. Kalau betul pandai, macam sebut permulaan tadi lah. Kita sudah mengetahui, dengar berulang kali, apa masalah? Kalau kita betul pandai. Tapi kalau kita belajar-belajar, banyak yang kita baru tahu. Alhamdulillah, bertambah ilmu. Jadi hak mukallaf satu lagi ni sebagai tambahan, balik, dia akan bicara tanda nanti, berakal, sejahtera panca indera, tidak buta, tidak pekak serentak. Yang keempat ni sampai seru. Sampai seru dengan bahawa sampai seruan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam lah. Di hujung-hujung dunia kat mana tak tahulah. Ada satu tempat yang mana tak sampai apa-apa maklumat. Tak sampai apa-apa maklumat. Yang mana kumpulan golongan mereka ni, puak mereka ni beranggapan dunia sempit hanya di sekitar kawasan mereka duduk saja. Mereka tak tahu ada dunia luar. Ada tak seumpama tu? Wallahu a'lam lah. Kalau ada seumpama tu, tak sampai seruan agama Allah Subhanahu Wa Taala, hidup di tengah-tengah hutan ke macam mana, tak sampai seruan agama, maka pun tidak mukallaf juga. Bila mati kemudiannya, syurga Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada hukum kepada mereka. Wallahu a'lam lah. Di dunia sekarang ni ada tak tempat yang seumpama tu? Sebab sekarang ni dalam hutan macam mana pun, dunia sekarang ni langit terbuka. Perkembangan segala-gala sampai walaupun duduk di jauh dalam hutan sekalipun. Kalau ada yang mana mereka memang tidak sampai pun seruan agama Allah Subhanahu Wa Taala, mereka tidak mukallaf. Jadi orang yang mukallaf, baligh, berakal, sejahtera panca indera, pendengaran dan penglihatan, dan sampai seru. Kemudian kita balik pada pembicaraan tanda orang yang baligh, orang yang sampai umur. Orang yang baligh, orang yang sampai umur, salah satu dari 3 tanda bagi orang perempuan, salah satu daripada 2 tanda bagi orang lelaki. Mana 3 tanda ni? Pertama, sempurna umurnya 15 tahun pada laki-laki dan perempuan. Saya baca dulu. Dan kedua,
dapat mimpi jima hingga keluar air mani pada laki-laki dan perempuan. 15 tahun, lelaki dan perempuan, mimpi jima hingga keluar mani pada laki-laki dan perempuan, bagi umur 9 tahun. Ketiga, dapat haid pada perempuan bagi umur 9 tahun. Tu. Jadi, bagi orang perempuan, salah satu dari tiganya sempurna umur 15 tahun, bermimpi keluar air mani dan juga keluar haid. Ini pada perempuan salah satu dari 3 tanda. Adapun tanda baligh bagi lelaki 2 sahaja. Salah satu 2 perkara, sempurna umur 15 tahun dan bermimpi keluar air mani. Itu salah satu 2 tanda bagi orang lelaki. Orang perempuan 3 lah, salah satu dari 3. Sempurna umur 15 tahun, bermimpi keluar air mani, kemudian yang ketiganya keluar haid. Itu salah satu dari 3 tanda baligh bagi orang perempuan. Jadi kita bicara kepada yang pertama dahulu. Sempurna umurnya 15 tahun pada laki-laki dan perempuan. Ini pada masalah sebelum umur 15 tahun, laki-laki dan perempuan ini tidak keluar air mani. Dalam sebelum umur 15 tahun, perempuan ni tidak keluar darah haid. Jadi sebelum umur 15 tahun, laki-laki dan perempuan ni tak pernah keluar air mani. Sebelum umur 15 tahun, perempuan ni belum keluar darah haid. Keluar mani pun tidak, keluar darah haid pun tidak. Keluar mani cukup syarat dia baligh. Keluar haid cukup syarat dia baligh. Tapi sebelum umur 15 tahun, mani pun tidak pernah keluar, haid bagi budak perempuan ni pun tidak pernah keluar, maka sampailah umur 15 tahun, maka balighnya baligh dengan umur dia panggil. 15 tahun. Ini jumhur lah, 15 tahun. Walaupun mazhab Hanafi kata 18 tahun. Jumhur kebanyakan mazhab termasuk mazhab Syafi'i. 15 tahun ni sidang pendengar. 15 tahun Hijri. 15 tahun Hijri. Dipanggil Hilaliyah ataupun Qamariyah. Kira perjalanan bulan. 15 tahun Hijri kira kepada Hilaliyah ataupun Qamariyah, mana kira kepada perjalanan bulan. 15 tahun Hijri. Bukan 15 tahun Masihi. Mengikut perjalanan Syamsiah, matahari bukan. Ini Hijri. 15 tahun Hijri ini, 15 tahun tahdidan. Ni. 15 tahun tahdidan. Tahdidan ni makna apa? Cukup. Ngam. 15 tahun. Cukup. Ngam. 15 tahun. Dalam sebelum sampai umur 15, tidak keluar mani. Sebelum umur 15, perempuan ni tidak keluar haid. Maka balighnya dengan umur 15 tahun. 15 tahun ni tahdidan. Cukup 15 tahun. Qamariyah. Mengikut perjalanan bulan 15 tahun Hijri. Jadi kalau hak Hijri ni kena ada tandaan lah. Anak dilahirkan Hijrinya berapa hari bulan. Berapa hari bulan. Pukul berapa hari bulan. Hijrinya. Kena ada tandaan lah. Dalam surat beranak, memanglah hanya didatangkan hari bulan Masihi sahaja. Tapi kita bicara berkaitan hukum agama ni, dia tidak merujuk kepada Masihi. Dia merujuk kepada Hijri.
Ini contoh ni, bicara berkaitan dengan hukum agama, baligh dengan umur cukup-cukup 15 tahun Hijri. Jadi nak tahu bila 15 tahun Hijri ni, balik kepada bilakah kira hari bulan tahun Hijri pada masa dilahirkan. Selepas keluar sekalian tubuh kanak-kanak ni, pukul berapa hari bulan, tahun berapa Hijri. Jadi seeloknya kena ada tandaan. Kena ada tandaan sebab kita akan bicara nanti berkaitan dengan 9 tahun nanti kita bicara. Keluar haid pun 9 tahun. Banyak bicara sekarang ni berkaitan Hijri. Jadi kena ada tandaan. Bilakah anak kita, berapakah hari bulan, tahun anak kita dilahirkan. Cuma sekarang, dia sekarang ni mudah sahaja. Dahulu pernahlah satu program yang dianjurkan oleh, kalau tak silap saya, JAKIM, kalau tak silap saya, dia pernah anjur satu program. Ini cerita dulu ni, sekarang lagi mudah. Ini cerita lama dah. Dia buka satu meja, yang mana kita pergi di meja tu, kita beritahu dia tarikh lahir kita Masihi. Dia pun dia punya komputer dia gitulah. Dia pun pecek, tekan, dia pun keluar kertas. Pada masa kita lahir, mengikut tarikh Masihi dalam surat beranak kita tu, yang mana tarikh lahir Masihi kita, nombor IC kita tu lah. Nombor IC kita sekarang ni. Jadi nombor IC kita tu tarikh lahir kita. Tengok nombor mula-mula tu, tahu dah umur berapanya. Tengok mula-mula tu. Jadi maknanya, bila kita beri tarikh kita dilahirkan, dia pun keluar kertas. Tarikh Hijri. Makna berapa hari, bulan berapa? Muharram ke, Safar ke, Jamadil awal, Jamadil akhir ke, dia akan keluar. Lepas tu tahun berapa, dia pun akan keluar. Dia gitu. Itu hak saya cerita, hak pengalaman saya lah. Tapi sekarang ni lagi mudah. Orang sekarang ni mudah saja nak mencari. Macam mana cara buat, wallahualam lah. Mudah je nak mencari. Bilakah tarikh Hijri kita dilahirkan. Kita ni kadang-kadang, apabila bicara bab umur lah. Kita bicara bab umur ni, memang kita beritahu umur kita, umur Masihi. Kita bicara umur ni, bicara umur Hijri lah. Dia kena gitu. Sebab setahun Hijri 354 hari. Setahun Masihi 365 hari. Maknanya setahun Masihi ni lebih 11 hari. Berarti kalau Masihi kita umur 30 tahun, Hijri kita umur 31. Tu ada komen tu. Al-Faqirah komen, baru tengah hari tadi saya cek tarikh lahir dalam bulan Hijri. Tua setahun daripada umur Masihi. Tu muda lagi tu, baru umur 30 tu kali. dalam dan ni sedang pendengar, saya baca komen dalam FB ni. Baru tengah hari tadi saya cek tarikh lahir dalam bulan Hijri. Cara mana dia cek, mudah je sekarang ni. Orang pandai dah sekarang ni. Tua setahun daripada umur Masihi, maknanya dia Masihi tu mungkin dalam 30-35 gitulah. Tapi kalaulah Masihi kita umur 60, ayah haji, mak haji umur 60, Hijrinya 62 dah. Hijrinya 62 dah. Sebab satu tahun Masihinya dia lebih 11 hari. 10 tahun 110 hari. 30 tahun 330 hari. Maknanya Masihi 30, Hijrinya sudah masuk 31. Jadi ayah haji, mak haji umur 60, 62, 60 ke atas tu sebut Hijri lah. Umur saya 60. 62 masih Hijri. Umur saya 65, 67. Tak mau dengar gitu kali dok. Kalau boleh nak dengar lagi muda.
Dah umur 60 tu tua dah. Bukan 60 Mak Haji. Saya jadi bukan 60. 62. Oh, lagilah. Kena. Maknanya dia umur Masihi ni dia setahun-setahun lebih 11 hari. Sebab Hijri 354 hari. Kemudian Masihi 365 hari. Sebab Hijri ni 29, 30, 29, 30. Ada pun Masihi ni 30, 31, 30, 31. Dia gitu. Kalau hak Masihi. Jadi hak 15 tahun ni balik dengan umur 15 tahun pada laki-laki dan perempuan 15 tahun Hijri tahdidan. Cukup. Cukup 15 tahun. Kalau dalam tempoh 15 tahun tidak pernah keluar air mani dan tidak pernah keluar haid bagi kanak-kanak perempuan. Itu yang pertama. Sempurna umurnya 15 tahun pada laki-laki dan perempuan. Dan kedua, al-ihtilam fi zakari wal unsa. Diterjemuh dengan dapat mimpi jima' hingga keluar mani pada laki-laki dan perempuan bagi umur 9 tahun. Dia al-ihtilam ni bermimpi. Bukan bermimpi, mana bermimpi keluar air mani. Bermimpi apa keluar air mani ni? Bermimpi keluar air mani ni, masa saya ngaji dengan Tok Guru lah. Dia kata bermimpi dia panggil mimpi gajah dia panggil. Faham tak? Mimpi gajah. Dia nak cerita ni maknanya sindi-sindi lah. Kinayah sindi. Tok Guru kata mimpi gajah ataupun disebut mimpi noreh. Mimpi gajah ke mimpi noreh ke. Bukan noreh getah dalam kebun tu. Noreh. Sini comel ni. Bermimpi jima' bersetubuh hingga keluar mani. Tu terang-terang. Apalah. Kita ambil terjemahan kitab. Dapat mimpi jima' hingga keluar mani. Takut siapa dengar tak faham pula jima'. Jima' tu bersetubuh lah. Jima' tu bahasa Arab. Bersetubuh. Tapi masa saya belajar dulu, jima' disebut dengan noreh. Sudah noreh, kena mandilah. Noreh tu maksud dia jima' lah. Dia di sini cerita hak ghalib. Bermimpi, bersetubuh, keluar air mani. Itu cerita pada ghalib. Keluar air mani. Bermimpi ke ataupun tak tahulah dia ni macam mana. Manja. Dia tengok ayam berlaki, tiba-tiba terkeluar air mani. Contoh. Balik lah. Ada ke orang manja begitu? Mungkinlah. Dia tengok ayam berlaki. Dia pun naik syahwah, naik keinginan. Keluarlah air mani. Balik. Ataupun dia mengeluarkan air mani dengan tangan sendiri. Itu dipanggil sekarang, dipanggil onani. Tak? Begitu tak? Onani. Dalam konti ni, memanglah saya seorang je. Pada dengar tu. Tapi ada juruteknik seorang. Berdua. Jadi saya pandang juruteknik lah ni. Jadi cara bercakap tu macam ada orang je. Adalah, bukan saya seorang. Mana ditemani oleh juruteknik. Tu saya tengok ke muka dia tu. Mana ada orang. Jadi orang sekarang panggil onani. Dia mengeluarkan air mani dengan tangan sendiri yang disebut oleh Nabi SAW. Man nakaha biyadihi. Ini la'anallahu man nakaha biyadihi. Nabi kata, atau kama qala, la'anallahu man nakaha biyadihi. Melaknat oleh Allah akan mereka
yang berkahwin dengan tangan. Man nakaha biyadih. Melaknat oleh Allah Ta'ala akan mereka yang berkahwin dengan tangan. Bukan berkahwin dengan tangan, berjabat tangan ngetuk iman nikah, bukan. Tu pun berkahwin dengan tangan tau. Dah nak berkahwin akad nikah kan. Ulu tangan, tu imam pun akad nikah. Ijab dan qabul. Bukan tu. Bukan nikah ulu tangan tu. Maknanya nikah dengan tangan ni mengeluarkan amal ni dengan tangan sendiri hukumnya haram. Dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau dia mengeluarkan air mani seumpama tu, umurnya 9 tahun, maka balik dia. Tapi kalau dia mengeluarkan air mani seumpama tu, umurnya belum cukup 9 tahun Hijri, 8 tahun baru dibuat seumpama tu, tidak dihukumkan balik. Dan air mani yang keluar tu, hukumnya adalah najis. Sebab dalam mazhab Syafi'i kita, air mani yang keluar selepas umur 9 tahun, air mani tu hukum suci. Air mani tu hukum suci. Sunat dibasuh. Sebab ada mazhab yang menghukumkan air mani najis. Tapi dalam mazhab Syafi'i, air mani suci. Cuma sunat basuh. Begitu je lah. Jadi kalau dia mengeluarkan air mani sebelum umur 9 tahun, keluar air mani, dia belum balik. Dia belum balik. Sebab belum umur 9 tahun. Dan air mani tu dihukumkan najis. Tapi kalau air mani tu keluar selepas umur 9 tahun, air mani tu hukumnya suci dan dia sudah balik. Dia yang najisnya adalah air mazi dan air wadi. Air mazi, air wadi, hak tu hak najis. Air mazi ni dipanggil air galak. Air yang keluar ketika bangkit syahwat. Air keluar ketika bangkit syahwat. Air yang putih jernih air tu. Air yang putih jernih. Ketika bangkit syahwat, keluar air mazi. Air mazi tu hukumnya najis. Air wadi, hak tu putih, keruh, pekat. Air wadi ni biasanya keluar apabila seseorang angkat benda berat. Seseorang angkat benda berat tu dia keluar air dipanggil air wadi. Itu najis. Air wadi air yang putih, keruh, pekat. Ada tak? Itu najis. Adapun air mani tidak dihukumkan najis dalam mazhab Syafi'i kita. Tapi kalau air mani tu keluar sebelum umur 9 tahun, najis. Dan belum balik. Hal ni lepas 9 tahun, keluar mani, air mani tu suci. Kanak-kanak lelaki dan perempuan ni, asal kanak-kanak dah lah. Lepas je keluar mani, tak panggil kanak-kanak dah. Panggil dewasa ke, begitulah. Mungkinlah panggil. Dia keluar mani umur 9 tahun. Ni bukan kanak-kanak ni, dewasa. Dewasa kita umur 20-an, dewasa ke macam mana. Nak panggil apa tu? Sebab kita tak ada panggil dia kanak-kanak. Sebab dia sudah balik. Tapi dia umur 9 tahun. 9 tahun ni dia dah 3. Tak boleh panggil kanak-kanak. Sebab apa? Sebab dia sudah balik, dia sudah ada catatan amalan sendiri. Dia sudah ada pahala, dia sudah ada dosa. Catatan tu akan dibentang di mahsyar bermula daripada umur dia balik. Jadi nak panggil apa? Sebelum tu kita panggil kanak-kanak. Selepas keluar sahaja mani, umur 9 tahun Hijri ke atas, maka dia sudah balik. Tak boleh nak panggil kanak-kanak tu, nak panggil apa? Tak panggil kanak-kanak dah lah. Panggil orang balik. Panggil orang balik. Tapi nak panggil istilah apa tu? Istilah dewasa, payah bahasa kitanya. Tapi mana sudah mukallaf. Sudah mukallaf, sudah ditaklifkan hukum pada mengerjakan dan pada meninggalkan. Dan sudah ada catatan amalan sendiri yang akan dibentang pada di hari akhirah di padang mahsyar. Jadi kalau keluar mani umur 9 tahun. Hak kata bermimpi jima' hingga keluar mani ni, ini hak ghalib lah. Biasanya hak berlaku seumpama ni. Dia bermimpi pelik malam tu.
Dia pun tengok-tengok pagi tu memang ada kesan air mani. Air mani tu dia pekat, dia ada bau dia sendiri. Kemudian maknanya, tapi pada masa dia bermimpi tu, waktu memanglah pelik dan bermimpi tu. Cuma sekarang ni, wallahualam dah, itu saya hanya dengar cerita-cerita. Sekarang ni lebih cepat masuk umur balik. Dalam situasi sekarang yang sudah banyak perkara-perkara yang diketahui oleh kanak-kanak. Kita sama dengan orang-orang dahulu. Orang-orang dahulu ni darjah 5, darjah 6, masa sekolah rendah, tak reti lagi beza lelaki dengan perempuan. Ini cerita tahun 70-an begitulah. 70-an, akhir 70-an begitulah. Masa tu maknanya darjah 5, darjah 6 tak tahu lagi perbezaan lelaki dengan perempuan, tak tahu. Adapun pada masa sekarang, dengan mudah dapat pengetahuan yang macam-macam, terkadang boleh berlaku dah perkara-perkara yang tidak sepatutnya ketika sekolah rendah lagi sekarang. Maka dikatakan sekarang ni lebih cepat lagi masuk umur balik. Lebih cepat masuk umur balik. Jadi perkara-perkara yang, yalah, dulu memanglah maklumatnya tidak ada. Jadi apabila sekarang ni cepat masuk umur balik, maka ibu bapa tu awal-awal kena lengkapkan ilmu agama. Mudah-mudahan anak kita balik serta dengan akidah yang sebenar, sebab sudah bermula catatan amalan. Anak kita balik dengan sembahyang yang sebenar. Anak kita balik dengan sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat baik di hati. Jadi sekarang langit terbuka, budak-budak terdedah dengan perkara-perkara yang itulah yang tak sepatutnya di awal umur kanak-kanak. Dan pada masa sekarang langit terbuka, ibu bapa mudah untuk mendedahkan ilmu pengetahuan agama kepada anak-anak. Jadi mana apa ni? Dulu tak ada mari benda pelik-pelik. Umur jah 5, jah 6 tak erti apa lagi. Tapi masa dahulu kita nak belajar ilmu agama terhad. Sekarang betul lah langit terbuka. Jadi kanak-kanak, budak-budak terdedah dengan perkara-perkara tidak sepatutnya, maka cepat balik mereka. Jadi ibu bapa kena pastikan anak balik serta dengan akidah betul, semayang bang betul, hati betul. Jadi macam mana? Sekarang ni langit terbuka, ilmu agama pun mudah untuk didapati. Contoh macam sekarang lah. Dengan Money FM. Money FM pula disertakan dengan live FB. Bila disertakan dengan FB ni, boleh diikuti. Kemudian boleh tengok semula, buka balik FB Money FM. Jadi dengan perkara yang terbuka sekarang ni, ilmu pengetahuan pun terbuka. Balik cepat sekarang. Jadi bapa kena cepat-cepat lengkapkan ilmu fardhu-ain tauhid, fiqh tasawuf kepada anak-anak sebelum anak masuk membalik, yang mana kanak-kanak balik agak cepat. Jadi untuk minggu ni saya hanya sempat bicara 2 tanda daripada 3 tanda balik seorang kanak-kanak. 2 tanda ni kepada lelaki dan kepada perempuan. Kanak-kanak perempuan dia ada tanda yang ketiga pula nanti. Dan ketiga dapat haid pada perempuan bagi umur 9 tahun. Itu insyaAllah saya akan bicara kemudian pula lah. Hak tanda yang ketiga. Yang mana cukup masa, kita ikut pada masa yang ditetapkan dalam 45 minit. Jadi wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidin mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin. Wa fahimna famas sabikin. Warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.